Saya dan kita semua ni, manusia biasa ni, tuan-tuan kena cari ibadat apa yang tuan-tuan buat, tuan-tuan berasa tuan-tuan adalah hamba, dan tuan-tuan berasa tuan-tuan menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa seronok dengan ibadat tu. Tuan-tuan nak masuk syurga jalan apa? Jalan seorang rasul. Kita rasul ke? Tuan-tuan nak masuk syurga jalan nabi. Siapa dia nabi dalam masjid ni? Tuan-tuan nak masuk syurga jalan para wali. Siapa dia wali? Nak masuk syurga jalan jihad fi sabilillah. Perang mana kita masuk? Ada satu jalan untuk orang biasa macam saya dan kita semua masuk syurga. Jalan tu ialah menjadikan Al-Quran Rabi'ah qulubina, kekasih hati kita. Saya dan kita semua ni, manusia biasa ni, tuan-tuan kena cari ibadat apa yang tuan-tuan buat, tuan-tuan berasa tuan-tuan adalah hamba, dan tuan-tuan berasa tuan-tuan menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa seronok dengan ibadat tu. Tuan-tuan, sebab tu syurga dia ada 8 pintu. Semua orang masuk pintu yang tak sama. Ada syurga pintu jihad. Dia ni kalau perang, dia suka perang. Dia tak takut perang. Surah pendek-pendek pun sampai tak habis. Antara ketua dia nama Khalid Al-Walid. Ada ceramah saya panjang lebar tentang Sayyidina Khalid Al-Walid dalam YouTube. Dulu TV3 rakam di kamp pertahanan di KL. Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid ni sahabat Nabi lah. Dia ni kalau perang, kalau dia jadi komandan perang, takkan kalah. Sepanjang hidup dia sampai dia syahid, sampai dia mati, meninggal, tak ada peperangan yang dia pimpin kalah, tak ada. Nama Khalid Al-Walid. Allah cipta satu pintu syurga nama Babul Jihad. Khalid Al-Walid ni punya hebat perang. Dalam ceramah tu saya sebut antara strategi yang dia buat macam mana dalam peperangan. Dia ni hebat perang, tapi kalau baca kuliah tak habis. Kuliah kan ada a'budun, ta'budun, a'bud tu. Ramai ni baca tak habis ni. Baca duk tak jumpa. Tak habis duk ta'budun, a'budun, tang mana ni? Qul ya ayyuhal kafirun. Dia tidak alim, tetapi dia hebat di medan perang. Ada pintu syurga namanya Babus Sadaqah, pintu sedekah. Ada orang semayang 5 waktu je, semayang sunat pun malas. Bukan dia meluat. Semayang 5 waktu elok. Baca Quran pun sikit-sikit je. Tapi kalau bab sedekah, dia tak takut. Duduklah makan dengan meja mana pun, singgah di kedai mana pun, mesti dia yang bayar. Padahal gaji pokok dia 18 je. Gaji pokok dia 2,300 je. Tapi tang mana pun dia duduk, dengan siapa pun dia duduk, mesti dia yang bayar. Sedekah dia banyak. Dia adalah orang yang Allah Ta'ala cipta. Dia mudah bersedekah, dia suka bersedekah, dia lapang hati bersedekah, dia rasa manis dengan ibadat sedekah. Maka sebab tu ada pintu syurga namanya Babus Sadaqah. Babus Sadaqah, pintu sedekah. Ada Babus Salah, bab semayang. Pintu nama pintu semayang untuk orang yang suka semayang. Ada Babur Rayyan, pintu untuk orang yang suka puasa. Hak ni yang paling susah zaman lah ni. No? Puasa sunat sehari pun tak ada, setahun. Puasa Ramadan okey, tak ada masalah. Ramadan puasa, tak ada masalah. Memang dia puasa 30 hari. Tapi nak cari puasa sunat sehari pun tak ada. Dia susah semayang. Dia susah puasa sunat, dia susah.
Tapi dia banyak solat. Dia jenis Allahu Akbar, dia suka. Angkat takbir je dia suka. Semayang. Mudah semayang. Hamba Allah ni. Maka Tuhan cipta tiap-tiap manusia ni dia ada benda. Tak semua ibadat pun dia suka satu ibadat. Maka cukup insya-Allah untuk dia cari redha Allah. Balik lagi tuan-tuan try tengok. Try tengok fikir seorang-seorang. Aku ni ibadat apa yang aku suka? Tuan-tuan senarai 10 yang paling utama tu. Kalau satu pun tak ada, ketahuilah tuan-tuan memiliki hati yang mati. Kesemuanya berwarna hitam, legam dan pekat, yang tidak ada sedikit ruang pun sebesar lubang jarum untuk hidayah Allah menembusi hati tuan-tuan. Kita tengok semayang pun tak apa nak minat. Tengok sedekah pun tak minat. Puasa, Ramadan pun tak puasa tak habis. Tak ada. Zikir pun tak dekat. Umrah pun dia tak ada apa. Yang ni kena muhasabah. Satu orang bila mati, dia akan dibawa pergi ke alam barzakh. Bila duduk di alam barzakh, tak ada ibadat. Semayang tak ada, Quran tak ada, sedekah tak ada, puasa tak ada, haji tak ada. Sampai bila Ustaz? Sampai masuk syurga, sampai masuk neraka. Selama ni orang ingat masuk syurga ada ibadat. Tak ada tuan-tuan. Dalam syurga tak ada semayang, dalam syurga tak ada zikir, dalam syurga tak ada sedekah, dalam syurga tak ada puasa. Ni yang tuan-tuan semayang maghrib tadi, sekali kita nak semayang isya, nanti bayar zakat fitrah, nanti kita wajib buat haji. Semua tu hanya atas dunia ni saja. Sebab tu tadi saya sebut, kalau esok mati, malam ni adalah isyak yang terakhir. Malam ni adalah maghrib yang terakhir untuk kita semua. Last dah. Baiklah macam mana pun tuan-tuan minta izin, Allah tak benarkan untuk solat dalam syurga. Sebab tu tak rugi kalau tuan-tuan habiskan masa 5 minit untuk semayang sehari, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Tak rugi. Sebab ibadat atas dunia ni saja. Tuan-tuan, ingat dan peganglah sampai bila-bila. Ibadat atas dunia ni saja. Sebab tu kita tengok ulama dan aulia, kalau dia semayang dia panjang macam dia tak mau buat kerja lain. Ulama dan aulia kalau kita tengok, kalau dia zikir dia banyak sampai macam tak mau sembang dengan kita. Kita tengok ulama dan aulia, kalau dia sedekah tuan-tuan, dia tak tinggal apa di rumah dia, sedekah dia banyak. Macam dia tak sayang duit dia. Rupanya tuan-tuan, kenapa mereka semayang banyak? Kenapa Quran mereka banyak? Kenapa sedekah mereka banyak? Kenapa zikir mereka banyak? Rupanya sebab mereka faham ibadat tu, kalau hidup malam ni last, malam ni lah ibadat tu last. Kepada yang tak pernah sentuh Quran tahun lepas, yang tak sentuh Quran lagi tahun ni, peganglah Quran. Tuan-tuan nak masuk syurga, jalan apa? Jalan seorang Rasul. Kita Rasul ke? Tuan-tuan nak masuk syurga, jalan Nabi. Siapa dia Nabi dalam masjid ni? Tuan-tuan nak masuk syurga, jalan para wali. Siapa dia wali? Nak masuk syurga, jalan jihad fi sabilillah. Perang mana kita masuk? Ada satu jalan untuk orang biasa macam saya dan kita semua masuk syurga. Jalan tu ialah menjadikan Al-Quran Rabi'a qulubina, kekasih hati kita. Sebab Quran itu bukan makhluk.
Quran ialah kalamullah. Yang ramai orang tak sedar, sebab orang nampak dia seperti kertas lama yang lusuh, penuh dengan habuk. Ada di detas mari rumah kita, ada di masjid kita, ada di surau kita. Besarnya Quran bila satu orang mati, kalau banyak mana pun dosa dia, selama mana dia tak syirikkan Allah, dan Al-Quran adalah kekasih dia siang dan malam, maka ketika malaikat Munkar dan Nakir yang datang membawa mertun, orang Kedah kata mertun, apa dia? Penukul. Penukul itu sekiranya dihentakkan ke sebuah gunung, maka berkecailah sesebuah gunung yang besar. Besarnya Quran, tuan-tuan, kalamullah. Tuan-tuan tengok Allah, nampak ke Allah? Nampak tak tengok Allah? Tak nampak. Kita sembah Allah, tak nampak. Tapi manusia lupa bahawa mereka boleh membaca kalamullah. Quran. Mana dia tu Quran, tuan-tuan? Dalam tu. Manusia lupa bahawa mereka boleh membaca kalamullah. Tuan-tuan peganglah apa pun atas dunia ni. Ni tengok . Tuan-tuan peganglah apa pun atas dunia ni, kalau tak ada ayat semayang tak berdosa kecuali Quran. Walaupun dia kertas lama yang penuh dengan habuk dan lusuh. Siapa-siapa pegang dia tanpa ada yang semayang, berdosa dan haram. Sebab apa? Sebab dia kalamullah. Tuan-tuan pegang Kaabah tak ada yang semayang, berdosa tak? Tak berdosa. Kaabah. Ni malam ni baru kita sedar Quran. Bukan suruh baca sejuzuk, tuan-tuan. Sehari semuka ya. Semuka ya. Main game pun 2 jam. Takkan polis main game, ustaz? Main. Hak muda-muda lah. Tua-tua tak main. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sebab dia kalamullah. Tuan-tuan masuk alam barzakh, banyak mana pun dosa, selain dosa syirik lah, jangan syirik. Banyak mana pun dosa, dengan syarat Quran adalah kekasih hati, tuan-tuan. Maka bila Munkar dan Nakir mai, orang-orang yang ahlul Quran ni, tuan-tuan, ahlul Quran ni, walaupun sehari dia tak baca sejuzuk, tetapi dia baca dengan ikhlas sehingga dia rindu Quran, sehingga Allah menulis dia sebagai ahlul Quran. Tuan-tuan, berapa ramai makcik-makcik yang duk mengajak Quran di kampung, jenazah mereka tidak dimakan ulat. Dia bukan ustazah, dia tak hafal Quran pun. Saya ada anak murid korek liang kubur. Bila nak berlaku pindah kubur, tuan-tuan, kubur lain korek, semua hancur. Semua tulang. Ada makcik tubuh dia seperti dikebumikan pada hari itu. Bila tengok batu nisan 30 tahun yang lalu. Tuan-tuan, 30 reput lah. Tulang lah. Tulang reput Setelah 30. Dia ni ada hak bahagian-bahagian ni kan. Reput dah, tuan-tuan lah. Macam baru tanam, macam baru simpan. Bila tanya bukan ustazah, bukan hafal Quran pun, mengajak Quran jadi kampung. Nampak tak? Bukan syarat hafal, tetapi mencintai dan dicintai Al-Quran.
Pilihlah tuan-tuan satu ibadat kita ni bagi seronok dengan ibadat tu. Try nak bagi seronok. Cuba dengan sedekah. Tak boleh sedekah, cuba dengan Quran. Tiap-tiap orang Allah akan buka pintu hati dia untuk dia senang dengan satu ibadat, insya-Allah. Cari. Ulama kata ketika mana kamu cari dan telah mencuba banyak ibadat. Ni ulama sebut 5, 6, 7, 8 jenis ibadat. Kesemuanya tak rasa manis. Kata para ulama, ketahuilah ketika itu hati kamu telah pun hitam keseluruhannya. Hati ini ketika Allah Ta'ala cipta, dia adalah bersih. Semua manusia, dia adalah putih. Dan ketika mana dia mula baligh, dia mula melakukan dosa dan pahala. Setiap kali dia melakukan satu dosa, satu titis hitam akan dititikkan di atas hati dia, sehingga keseluruhan hati dia menjadi hitam, legam yang tebal dan kasar. Ketika itu hidayah Allah sukar untuk menembusinya. Sebab tu dia sedekah dia rasa meluat, dia baca Quran dia rasa meluat, dia main majlis ilmu pun dia rasa meluat. Dia duduk kata bila nak habis dia ni. Lama. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Bila mungkar dan nakir mai kat satu orang ahlul Quran, dosa banyak tapi dia tak pernah syirik. Dan dia buat dosa pun bukan buat dosa bangga depan orang, tidak. Malaikat nak pukul dia. Tiba-tiba datang Quran. Al-Quran itu menghalang malaikat tu. Yang ni tuan-tuan akan tengok macam mana cerita perang hari ni lah. Semua musuh mai serang, tiba-tiba kawan ni ada satu yang paling kuat tahan dia. Yang tahan dia ni pula sangat kuat mengalahkan semua musuh yang lain. Pahlawan yang mempertahankan kita itu, yang boleh kita tengok dengan mata kasar kita, nama pahlawan itu Al-Quran, kalamullah. Satu-satunya ibadat saya serta kat tuan-tuan supaya tuan-tuan minat dengan Quran, yang akan bersama dengan Tuhan dia sampai dalam syurga, Quran. Bila malaikat nak pukul tadi, Quran ni mai. Dia kata Allah tak benarkan untuk kamu sentuh dia. Kerana dahulu orang ini membaca aku. Tak boleh sentuh. Maka mungkar dan nakir pi ke arah lain. Tuan-tuan tengok, punya pulun nak katok juga. Ni bukan saya kata kat malaikat ni, nak cerita malaikat tu nak buh ke depan, tak boleh. Surah itu mai ke depan, malaikat tu pi ke belakang. Tak boleh katok ke depan, dia katok ke belakang. Yang ni hadis Nabi, bukan saya cerita ni. Hadis Nabi saya terjemahkan kepada tuan-tuan. Bila malaikat ni pi ke belakang, nak pukul kawan ni ke belakang, Quran ni pi arah belakang, dia tahan malaikat ni. Tu boleh nampak macam Kapten Amerika ke apakah. Bayang bila. Bayang saja. Nanti boleh tengok dengan mata ni, dengan mata yang sama di padang di barzakh, bukan padang mahsyar. Mahsyar lain, barzakh lain kan. Dua alam yang lain. Surah tu tahan, malaikat pi kanan, dia tahan kot kanan, malaikat pi kiri, dia tahan kot kiri. Akhirnya malaikat itu berundur dan meninggalkan Tuhan itu. Tadi ustaz kata dia jahat ustaz no? Dia banyak dosa. Lepas tu dia selamat di barzakh tu, confirm selamat masuk syurga? Belum tentu. Hak tu baru di barzakh. Sebab dia banyak Quran, maka Quran tu mai dekat dia di barzakh. Tuan-tuan nak cerita, bukan sedekah tuan, bukan haji, bukan sedekah, Quran. Di mahsyar pula. Ni cerita mahsyar tuan-tuan, sikitnya 5 minit.
2021 ada 7 bilion lebih manusia atas muka bumi ni. 7 bilion. Lah ni malam ni ada 7 bilion manusia. 7 bilion ni saya nak ajak tuan-tuan bayangkan semua berdiri di satu tempat. Stadium mana di Malaysia ni yang muat? Jawapan dia, Ustaz, kalau stadium tu besar Kedah pun tak muat 7 bilion. Stadium tu kalau besar Kedah tak muat nak berdiri 7 bilion tu tak muat. Nak berdiri 7 bilion tu nak berdiri memerlukan sebuah negara yang lebih besar daripada China. Berdiri. Hak tu baru 7 bilion kalau mahsyar. Mahsyar bukan 7 bilion tuan-tuan. Mahsyar 7 bilion campur hak 100 tahun lepas, campur hak 200 tahun lepas, campur yang 300 tahun lepas, tuan-tuan campurlah sampai berapa puluh ribu yang tahun lepas. Tu nama panggil seorang-seorang nama. Sebab tubuh nama anak ada elok. Jangan letak nama anak duk kejar populariti, duk kejar seronok sebut, duk kejar moden nak sebut. Ni saya pesan ni. Letak nama anak, letak nama yang barakah, letak nama para nabi, letak nama para rasul. Kalau orang perempuan, letak nama isteri-isteri nabi. Letak nama penghuluwati syurga. Jangan duk sonok, duk liga nama bunyi. Saya tak mau sebut, dia terasa pula. Rugi. Sebab saya dan kita semua akan dipanggil oleh Allah dengan nama kita hari ini. Dengan nama kita hari ini. Panggil mai ke depan. Saya nak cerita Ahlul Quran. Saya nak cerita Ahlul Quran. Siapa pernah buat jenayah, lepas tu masuk dalam mahkamah, tuan-tuan bayang tengok. Orang yang buat jenayah dan kemudian hukuman dia gantung sampai mati. Satu je jenayah dia buat, gantung sampai mati. Dadah ke, bunuh ke, apa ke, kan? Yang boleh sabit, gantung sampai mati. Orang yang kena gantung sampai mati, dia duduk dalam sel akhir tu, berapa hari tu? Tuan-tuan bayang, sebulan sebelum tarikh mati. Tarikh dia tahu tak? Tahu. Mahkamah akan jatuhkan pada hari Jumaat, sekian. Jumaat confirm. Jam Ustaz, jam pun tahu. Di antara jam 6 hingga jam 7. Saya dah masuk dah kawasan tu. Bukan saya pernah kena penjara dulu. Masuk ziarah. Tengok tempat tu, tengok tali dia. Tali dia ada banyak jenis, ikut berat. Tuan-tuan bayang, sebulan sebelum mati. Subhanallah. Seminggu sebelum mati. Nak lalu makan nasi. Hari Khamis adalah hari yang tak ada siapa pun boleh telan walaupun secangkir nasi. Hari Khamis adalah hari banduan akhir. Kalau dia minum ayak pun, ayak ni meleleh. Hidup masih waras. Tapi bila mai Khamis malam Jumaat, orang suap ayak. Pasal apa? Pasal esok. Yang tu baru satu jenayah yang dia buat. Kalau berdiri di hadapan Allah dengan 1000 dosa, tuan-tuan nak agak macam mana? Sesungguhnya mahsyar ialah hari di mana tiap-tiap orang itu akan dipanggil seorang demi seorang dengan namanya dan nama bapaknya. Bin lah maksudnya, Nabi beritahu. Apa bin apa? Lalu dia sendiri akan berurusan dengan Allah, membawa ribuan dosa di belakang dia. Saya nak cerita Ahlul Quran ni, bukan nak cerita tu. Ahlul Quran.
Mereka yang bercinta dengan Quran sehingga mereka mencintai dan membaca Quran dengan jujur kerana Allah. Tak nanti banyak, tak semestinya banyak. Bila nama dia dipanggil, buku dia dibuka, buku dia yang ditutup selama ni. Kan tadi saya cerita, satu orang bila mati buku dia ditutup. Apabila dia hidup, diri di mahsyar, buku dia akan dibuka. Bila nama dia dipanggil, buku dia akan dibuka. Allah Ta'ala panggil dia, buku dia buka. Allah Ta'ala pun kata kat dia, Iqra' kitabak kafa binafsikal yawma alayka hasiba. Baca buku amalan yang mencatatkan amalan kamu. Kafa binafsikal yawma alayka hasiba. Cukup sebenarnya hari ini untuk kamu menjadi saksi kepada diri kamu. Allah Ta'ala kata tak payah panggil saksi hari ini, tak payah panggil. Walaupun pada hari itu semua tempat yang kita melakukan maksiat akan datang pada hari amalan kita ditimbangkan. Mai. Dan juga tuan-tuan, yang ini berita baik, semua tempat yang kita melakukan pahala dan kebaikan juga akan datang untuk menyaksikan kepada kita. Contoh apa Ustaz tak faham? Ni sejadah ni. Sejadah yang tuan-tuan solat tadi. Sekiranya tuan-tuan solat kerana Allah, jujur dan ikhlas kerana Allah, sajadah ini akan datang hari dibangkitkan di mahsyar nanti. Dia buat apa Ustaz? Dia akan bercakap ketika sampai giliran dia, wahai Allah, hamba ini, dia ni telah semayang atas aku 342 rakaat. Aku menjadi saksi kepadanya. Paling banyak yang akan menjadi saksi siapa dia? Tukang azan. Ini saya sebut tukang azan. Berebut untuk jadi tukang azan. Kalau Allah tak takdirkan saya jadi ustaz, saya akan jadi tukang azan. Sebab Nabi sebut, sebanyak mana makhluk yang mendengar azan dilaungkan, kesemua makhluk itulah akan menjadi saksi kepada tukang azan itu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mulia tukang azan lebih daripada tukang imam. Tuk imam. Besar pahala tukang azan lebih daripada pahala tuk imam. Tuan-tuan azan, berapa trilion pasir yang mendengar alunan azan itu? Syarat kena ikhlas. Bila panggil nama kita, buka buku amalan, ahlul Quran yang amalan lain tak banyak ni, tiba-tiba datang lagi Quran. Ni kata Quran ni. Quran main dua surah Quran yang main. Nama mereka ialah Al-Baqarah dan Ali Imran. Al-Baqarah dan Ali Imran. Dua ni mai, mereka berdua adalah dua surah yang terpanjang dalam Quran, yang Nabi sebut gelaran mereka Az-Zahrawan, dua bunga di dalam Quran. Mereka adalah dua peguam di padang mahsyar. Tuan-tuan tengok kelebihan Quran. Depa orang ni mai lalu bercakap dengan Allah, wahai Allah, bermula daripada saat buku beliau dibuka, kami yang akan berhujjah bagi pihak dia. Maka kata Rasulullah, diamlah orang itu, ahlul Quran itu, sampai habis ditimbang amalan dia. Tak payah jawab apa. Siapa turun cakap? Peguam. Nama apa peguam dia? Al-Baqarah dan Ali Imran. Tu kelebihan Quran sampai dalam syurga. Dalam syurga. Nak habis tuan-tuan, jangan risau. Lenguh dah. Tuan-tuan lenguh, saya tak lenguh. Saya 2 jam pun tak apa. Saya tuan-tuan yang geram. No? Sampai masuk syurga. Ada orang minta izin dengan Allah nak sedekah. Allah tak izin. Dalam syurga tak boleh sedekah. Allah Ta'ala kata dalam syurga ni tempat untuk bersukaria.
Macam mana tuan-tuan minum air sedap, air koktail ke, ice blended ke, kan? Tuan-tuan minum air buah lancawan, minum berasa lah. Dalam syurga macam tu lah. Syurga ni bukan kayangan. Macam mana tuan-tuan pegang pintu, tarik buka pintu masjid. Dalam syurga nanti tuan-tuan pegang pintu istana. Tuan-tuan dalam syurga, tuan-tuan pegang pintu istana, tarik, macam tu boleh buka. Macam mana tuan-tuan start kereta hari ni, tuan-tuan start kereta boleh berjalan, beronda, tengok kecantikan muka bumi Allah ni. Pi New Zealand, tuan-tuan pi Switzerland, tuan-tuan pi China, tuan-tuan pi Korea, tuan-tuan pi UK. Macam tu lah tuan-tuan ada kenderaan dalam syurga, boleh bersiar-siar sama macam dunia ni. Maksudnya kami duk ligan ni, ligan apa ustaz dalam dunia ni? Ligan kebodohan dan kepura-puraan. Tak berbaloi nak makan duit haram RM5, RM20, RM40, untuk diseksa begitu lama. Rupa-rupanya hak bumi ni fata morgana saja. Orang akan mula sedar bahawa dia tidur bila hari kematian dia yang pertama. Ahli syurga minta izin dengan Allah ni hadis lah. Minta izin untuk semayang, Allah tak izin. Allah tak boleh. Dunia dulu dah semayang, syurga ni untuk seronok. Semua orang adalah kaya dalam syurga. Kita hari ni hidup di dunia, duit kita terhad. Kita tengok benda, kita teringin. Tapi tak semua orang boleh beli. Dalam syurga ada duit, dalam syurga ada jual beli, dalam syurga ada supermarket. Tuan-tuan jangan bayang Maidin, Carrefour apa semua ni. Yang tu supermarket dunia yang kecil. Dalam syurga ada kuasa untuk beli. Ada syahwat makan, ada syahwat minum, ada syahwat membeli belah, ada syahwat bermain, ada syahwat jimat bahkan dalam syurga. Lepas tu kenapa manusia mengejar benda yang haram, zina yang haram, perempuan yang haram? Sebab kebodohan dan kepura-puraan dunia ini. Ulama dan aulia tak kejar benda tu sebab dia tahu hak ni sementara. Rugi sangat kita kejar dunia. Punya digan pangkat, sanggup dengan cara yang haram. Punya digan duit, sanggup dengan cara yang haram. Sampai menjadi kebiasaan dalam kehidupan seharian. Tak baloi dengan azab yang nak kena oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak baloi. Bila ahli syurga minta, wahai Allah, kami nak baca Quran. Lalu Allah izinkan. Tuan-tuan tengok Quran. Satu-satunya ibadat yang Allah Ta'ala izinkan untuk ahli syurga lakukan, tapi bukan pegang Quran lah waktu tu. Ahli syurga membaca Quran, mulut dia bunyi. Mulut dia, bila dia duduk, dia nak baca Quran, mulut dia bunyi. Al-Quran yang dialunkan oleh mulut dia seperti mana nafas yang keluar masuk daripada diri dia. Yang terakhir malam ni tuan-tuan, semua orang boleh masuk syurga. Dia kerja tukang kebun, dia meninggal pangkat sarjan, dia cikgu, dia doktor, dia meniaga cendol. Semua orang boleh masuk syurga. Ketika mana keseluruhan kehidupan dia untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mangkit mandi kerana Allah. Macam mana tu? Dia macam ni, bila mangkit mandi tu aku mandi kerana Allah. Kita hak tu kita tak buat.
Dosa tak dapat, pahala tak dapat. Semua benda adat boleh menjadi ibadat ketika mana kita ikhlas dan niat kerana Allah. Kayuh basikal, berapa ribu kayuh. Setiap kayuhan itu kerana Allah, sihat untuk beribadat. Setiap kayuhan itu adalah pahala. Yang rugi kita tak niat apa? Pasal apa? Saja pergi. Seronok, hobi. Main bola, hobi. Pergi mengai, hobi. Dah tak boleh apa pula tu. Kayuh basikal, hobi. Dosa tak ada, pahala pun tak ada. Nak jadikan benda adat jadi yang ibadat kerana Allah. Mandi kerana Allah. Kedua, tuan-tuan lap badan kerana Allah. Pegang baju bismillah, bismillah kerana Allah, tutup aurat. Tuan-tuan sikat untuk kemas kerana Allah. Hati adalah hati. Hati dia berjalan. Semua kerana Allah, kerana Allah. Dia pergi dapur siap makan untuk keluarga kerana Allah. Cukup besar tu. Seorang suami ataupun ayah keluar rumah kerana Allah, cari nafkah untuk keluarga. Setiap langkah dan nafas dia ditulis pahala oleh malaikat, insya-Allah. Tapi tak buat. Tak sebut. Selama ni keluar tu, keluar bebai tu. Dah tak sarapan, lapar. Hujan basah pula. Keluar geram balik rumah, geram duduk tempat kerja, geram. Geram kat siapa? Tak habis-habis. Tak boleh apa. Geram kat kawan tu, geram kat kawan ni. Mukmin itu hidupnya tenang walaupun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana ketika dia sakit pun kerana Allah, ketika dia sihat pun kerana Allah. Ketika dia kaya pun hidup dia kerana Allah. Ketika dia miskin pun hidup dia kerana Allah. Waktu dia tak ada masalah pun dia hidup dengan Allah kerana Allah. Waktu dia ada masalah pun hidup dia kerana Allah. Sebab tu Nabi kata pelik dengan kehidupan seorang mukmin, kesemua keadaan dia adalah baik untuk dia. Sekadar tu dulu insya-Allah untuk malam ni, yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, jangan mohon daripada diri saya sendiri. Qul qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum.